والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih kepada Syekhul Maqari, Ustaz Osman Hamzah, penyampai untuk pada malam ini, yang dimuliakan Ketua MIS Istana Bandar, PK pentadbiran, guru-guru, pelajar-pelajar serta para pendengar yang dihormati sekalian. Jadi alhamdulillah hari ini kita akan menyambung daurah kitab At-Tibyan fi Adab fi Hamalatil Quran, siri yang ke-10, siri yang kali-kali siri yang terakhir lah. Jadi kita minta pada Ustaz nanti untuk bagi kesimpulan dan ucapan doa lah untuk kita khatamkan kitab ni. Jadi sebelum tu kita buka dengan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tanpa membuang masa, saya menyerahkan kepada Syekhul Maqari, Ustaz Osman Hamzah untuk menyampaikan ilmu beliau. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih Ustaz Muhammad Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kita rapatkan kesyukuran kepada Allah. Kita terus kepada tajuk kita. Kita ni daurah yang siri ke-10 tapi bab yang ke-9 ni. Betul bab ke-9 Ya. Okey, mengenai penulisan Al-Quran dan memuliakan mazhab, iaitu bab yang terakhir dalam kitab Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi ni, sebelum masuk saya cerita sikit lah, mungkin dah dia terangkan, kita ulang balik. Imam Nawawi ni dia wafat ketika umur 40 tahun dan tak sempat kahwin lagi kerana sibuk mengarang kitab dan Allah bagi dia karamah kerana asyik mengarang kitab, maka Allah beri karamah ketika dia menulis kitab. Maka dulu pakai apa? Pakai pelita kan. Jadi bila pelita itu padam, maka Allah bagi dia karamah, kuku dia bercahaya. Kuku dia bercahaya sehingga dia boleh meneruskan menulis kitab. Sebab itu walaupun umurnya 40 tahun, tapi beliau menghasilkan kitab yang begitu banyak. Dalam hadis pun ada, dalam tasawuf pun ada, dalam banyak lagi zikir, syarah kepada hadis dan sebagainya. Okey, kita tinggalkan tu, kita terus masuk tajuk penulisan Al-Quran dan memuliakan mazhab. Kerana tugas saya besar ini, iaitu menutup bab ni, kemudian kena buat kesimpulan dan doa, dan kita pun dah terlewat dalam lebih kurang 5 minit. Kita memang tak boleh, memang mesti cukup pukul 9 Ustaz kena berhenti. Tak apa, kalau lebih tak bosan. Kalau lebih tak apa. Okey, kalau gitu senang saya. Okey, jadi dalam penulisan Al-Quran ni, saya ringkaskan. Pertamanya ialah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ditulis di pelepah-pelepah tamar, di dinding, di batu dan sebagainya. Tidak ada lagi Al-Quran ditulis dalam mazhab.
sehinggalah Rasulullah SAW wafat. Tak ada. Kemudian bila Rasulullah wafat, maka dilantik khalifah. Khalifah yang pertama ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq berlaku satu peperangan dinamakan peperangan Yamamah. Dalam peperangan itu ramai penghafaz Al-Quran terkorban kerana kebiasaannya orang Quran diberi kemuliaan, dan di antara kemuliaannya ialah dalam perang pun orang hafal Quran berada di saf yang pertama. Perang zaman dulu biasanya saf pertama jadi mangsa lah, ya. Jadi dalam strategi perang sampai sekarang gitu juga, ya. Amerika dia punya presidennya tak datang ke Iraq, ya. Dia arah daripada Amerika aja. Yang sub depan, yang pertama tu dia hantar korban lah, baru tahu. Strategi peperangan macam tu juga kan, nak tahu mana pemanah, mana penembak. Jadi hantar sub pertama dulu, akan tahulah di mana penembak. Maka begitulah dalam peperangan Yamamah, orang Quran di barisan pertama menyebabkan ramai di kalangan para hufaz Al-Quran yang syahid. Melihat kepada itu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat ini satu keadaan yang akan memberatkan, keadaan yang akan menimbulkan kematian para hufaz Al-Quran, dan akhirnya Quran akan hilang daripada muka bumi, kerana Quran ketika itu belum lagi dibukukan, tidak ditulis dan tidak dibukukan. Maka Sayyidina Umar merayu kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu supaya membukukan Al-Quran. Pada mulanya Abu Bakar As-Siddiq tidak setuju kerana tidak ada sabda Nabi, tidak ada arahan daripada Nabi untuk membukukan Al-Quran. Hadhi bid'ah, ini bid'ah. Tetapi Umar memujuk dengan beberapa strategi yang lain, disuruh orang baca Quran, silap. Maka menyebabkan akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersetuju untuk membukukan Al-Quran. Dipanggillah beberapa penulis wahyu, kerana Quran bila turun, maka Nabi akan bacakan, para sahabat dipanggil penulis wahyu. Katanya Zaid bin Sabit akan ditulis depan Nabi, dan satu salinan disimpan oleh para sahabat. Masa itu tulis bukan atas kertas, atas pelepatan batu dan sebagainya. Jadi ada pendua. Kalau pentadbiran sekarang ada pendua. Satu Nabi simpan, satu sahabat simpan. Maka sebab itu Abu Bakar manggil Zaid bin Sabit supaya ditulis balik Al-Quran ni. Di antara caranya ialah setiap kali orang datang masuk ke masjid, maka ditanya, "Engkau ada apa Quran?" Kalau dia kata ada, datangkan 2 saksi. Kalau ada 2 saksi baru ditulis. Kalau tak ada saksi, kena datangkan saksi. Kalau tak ada saksi, maka tidak ditulis. Itu mungkin sangkaan. Maka ditulislah Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dijadikan dalam satu mushaf. Dijadikan dalam satu mushaf, maka lahirlah satu mushaf pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian sekali lagi ialah bila Islam berkembang, maka Islam pergi ke luar Madinah, daripada Yaman, kemudian pergilah sampailah ke negara-negara China, India, Afrika. Islam sampai. Maka pada ketika itu Quran sudah dibaca bukan saja oleh orang Arab, tapi juga dibaca oleh orang Ajam. Orang Ajam ialah orang macam kita lah, yang bukan Arab. Jadi orang Arab ni dia tak dapat silap lah, sebab dia dah bahasa dia tahulah fa'il, maf'ul. Bila sampai orang Ajam, fa'il jadi maf'ul, maf'ul jadi fa'il. Jadi Quran ketika itu tidak berbaris, dan Quran ketika itu tak ada bertitik. Maka sekali lagi
Sayyidina Osman radhiyallahu an memanggil mazhab, dikumpulkan seluruh mazhab, dan disalin balik kepada satu mazhab, dan Quran yang dikumpulkan itu yang datang dari seluruh negara itu dibakar pada zaman Sayyidina Abu Bakar, pada zaman Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Maka lahir satu mazhab, dan satu mazhab itu dikembangkan. Ada riwayat mengatakan 4, ada riwayat disalin 4, ada riwayat mengatakan disalin 7. Di antaranya ialah Madinah, Mekah, Syam, Basrah, Kufah, dan ada mazhab khalifah, mazhab imam. Jadi ada kata 4, ada 7 salinan. Dihantar ke Mekah dengan gurunya sekali, dihantar ke Madinah dengan guru sekali, dihantar ke Syam dengan gurunya, dihantar ke Basrah dengan gurunya, dihantar ke Kufah dengan gurunya sekali. Maka ini berlaku pada zaman Sayyidina Osman. Maka itulah yang dinamakan mazhab Osmani. Jadi bila zaman Osman disebut mazhab rasmu Osmani. Membakar Al-Quran pada zaman Osman itu tujuannya ialah supaya yang dipakai hanyalah yang diiktiraf. Sebab pada ketika itu mungkin di kalangan para sahabat membaca Al-Quran, kemudian mungkin didobit di hujung dia. Contohnya ada sahabat mazhab dia Abdullah bin Mas'ud contohnya, dalam asalnya Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, tapi dalam mazhab dia ditulis fi mawasimil hajj. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumatun fi mawasimil hajj. Jadi fi mawasimil hajj itu sebenarnya ialah tafsiran, tapi bila ditulis pada ketika itu tidak ada tulisan mazhab dengan tafsir, tidak ada dapat membezakan, sebab dengan mata had yang sama dan dakwah yang sama. Dia tidak seperti hari ini. Seperti hari ini kita ada bermacam-macam warna dan sebagainya. Maka inilah sejarah di mana timbulnya resam Osmani. Okey, kenapa pada zaman Rasulullah tidak dikumpulkan menjadi buku atau menjadi mazhab? Sebenarnya ini dalam muka surat 178 ataupun dalam tengok nota kita sebenarnya mazhab belum dikumpulkan sebegini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu mazhab, kerana baginda tahu akan berlaku penambahan dan penasahan. Sebab kenapa Rasul tak bukukan? Sebab Al-Quran tu nanti akan ada nasakh, ada ayatnya sendiri dinasakh. Contohnya ialah asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal batata. Berzina perempuan lelaki dan berzina perempuan bila dia berzina, syaikhah, orang dah kahwin lelaki dan perempuan bila berzina, maka rejam dia dengan batu sampai mati. Ini hukum masih terpakai, tapi tidak ada dalam mazhab, kerana ayatnya telah dimasukkan. Dan yang banyak berlaku dalam mazhab hari ini ialah ayatnya masih kekal, tapi hukumnya telah mansukh. Macam ayat arak yas'alunaka 'anil khamr wal maisir, tanya kepada engkau Muhammad tentang arak dan judi, dalamnya ada dosa, ada manfaat. Ayat yang kedua, jangan kamu dekati semayang sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Ayat ni dua-dua ni telah mansukh dengan ayat yang ketiga. Wahai orang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam, hanya arak, judi, bercakap nasib, berhala, perkara keji, amalan syaitan, maka jauhilah. Ini nasah pada segi hukum, ayat masih ada. Jadi pada Ramadan terakhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah setiap Ramadan asalnya Rasulullah baca dengan Jibril, dan Ramadan terakhir Rasulullah baca 2 kali. Apa-apa yang telah disabitkan dalam ardah akhirah, pembentangan yang terakhir Rasulullah depan Jibril, maka itulah sebenarnya Quran yang kekal sehingga hari kiamat. Jadi yang sebelum itu kedudukannya berubah lagi, nasih dan maksumnya. Maka sebab itulah
Rasulullah SAW tidak membukukan Al-Quran kerana masih lagi terdedah kepada nasih dan maksud, dan menentukan ayat ni di mana, dalam surah mana dulu, ya. Kalau kita ikut Quran turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, patutnya buka muka pertama Quran itulah Iqra. Dah dalam Quran Fatihah. Siapa menentukan? Nabi. Selepas Fatihah Alif Lam Mim dzalika kitab. Siapa menentukan? Nabi. Lepas tu surah Al-Baqarah, lepas tu Al-Imran, itu Nabi yang menentukan, bukan para sahabat, bukan para ulama, bukan para tabi'in. Jadi Al-Quran itu penyusunannya ialah taufiqi, ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga Al-Quran ditulis ialah taufiqi. Sebab itu sebelum Resam Osmani di Malaysia ni namanya ialah Resam Imla'i. Kalau Imla'i tu Maliki Yaumiddin tu ditulis min alif lam kaf. Al-Alamin ditulis alif lam ain alif lam mim ya nun. Jadi Quran sebenarnya bila ditulis sama seperti apa yang Nabi sebut. Kau Zaid tulis. Bila sampai pada sampai Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah tu tak ada alif, ba sin min. Alhamdulillahirabbil alamin, alamin tu tak ada alif. Nabi yang membetulkan. Ini yang kadang berlaku perbezaan pandangan. Dan saya setuju pandangan mengatakan Nabi SAW tu dinamakan ummi ialah ketika belum wahyu turun. Bila wahyu turun maka Nabi tidak ummi. Tapi pandangannya ada pro dan kontra lah. Sebab pertama, kenapa Quran ditulis di depan Nabi? Dan Nabi kontrol penulisan tu. Alhamdulillahirabbil alamin, tak ada alif pada alamin. Ar-Rahman Rahim, tak ada alif pada Ar-Rahman. Malik Yaumiddin, tak ada alif pada Malik Yaumiddin. Jadi Al-Quran itu taufiqi dari segi tulisannya dan juga sebutannya. Ditentukan, dan dia mutawatirah dari segi tulisannya dan mutawatirah dari segi bacaannya. Apa dia mutawatirah? Iaitu Quran disampaikan kepada golongan ramai, kemudian disampaikan kepada golongan ramai sampai kepada golongan ramai, golongan ramai sampai kepada golongan ramai, sampai kepada kita hari ini yang yastahilu tatawu'uhum alal kadhib, yang mustahil, kalau dah ramai mustahil kesepakatan mereka untuk berbohong. Kalau seorang tu mungkin silap, kalau saya sampaikan bisik kat telinga Ustaz Faiz bisik pula pada ustaz-ustaz lain, yang lain tu pula bisik pula. Nescaya apa yang saya sampaikan kepada Ustaz Faiz sampai kepada orang ke-10 dah berubah lah. Itu namanya khabar ahad. Khabar ahad. Tapi mutawatirah, Quran tidak khabar ahad, dia mutawatirah. Okey. Terus kita punya tajuk-tajuk kita, keharusan menulis, mengelokkan dan menerangkan mazhab. Jadi ulama sepakat tentang bolehnya menulis mazhab. Perlu menulis mazhab. Kemudian elok, tulis dengan elok, terang, dan jelaskan tulisannya. Menulisnya dengan teliti tanpa dipanjangkan huruf dan diletakkan huraian padanya. Jadi sebab itu dulu saya terlibat juga dengan KDN dulu, lama sebelum saya keluar daripada kerajaan Selangor. Sekarang dah swasta jadi saya terpaksa tinggalkan jawatan KDN dia untuk Lajnah Tashih. Jadi dulu kita tidak setuju Al-Quran yang bergantung makna. Kalau nak buat terjemah di luar kotak, ayat Quran di luar kotak. Tapi lama-lama oleh kerana kemodenan, perkembangan penulisan, maka pandangan kita tu akhirnya dia tolak. Orang nak juga Quran bergantung makna. Orang nak juga Quran berwarna, Quran tajwid. Padahal pada zaman itu tidak digunakan warna merah, warna biru dan sebagainya. Tapi oleh kerana perkembangan teknologi, jadi walaupun kita cuba bertahan menurut pandangan yang asal, tapi tak dapat nak bertahan. Jadi sekarang Quran dah macam-macam lah.
ada tafsir lah, waqai tidak lah, ada warna ni dan sebagainya. Okey, jadi boleh tak melalui mazhab? Boleh, harus. Tapi jangan sampai kena terpelihara, jangan sampai ada campur aduk kalimah lain di dalam Al-Quran. Okey, tentang menulis mazhab ni dengan terang, ini yang saya nak perkuatkan pandangan saya tadi. Nabi tidak butuh huruf lagi ketika sudah dilantik jadi Nabi SAW. Kenapa? Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, kalau kamu nak tulis Quran, kata Nabi, harrifil qalam, sengitkan mata. Kan tulisan Jawi kena sengitkan mata dia. Harrifil qalam wa azimil jalalah, besarkan huruf jalalah, Allah besarkan. Walam yu'awwiril mima, dan jangan butakan huruf mim. Ini Nabi yang bersabda. Jadi kalau Nabi bersabda, kalau seorang buta huruf, macam mana dia nak kata macam tu? Sendingkan qalam, besarkan huruf jalalah, dan jangan butakan huruf mim. Mata mim tu mesti ada apa? Ada bulat kepala dia. Tak boleh macam tu. Ya. Jadi nak tulis mazhab kena tulis dengan betul-betul. Tak boleh main sembrono aja. Kena jaga huruf-huruf dia. Okey. Kemudian jadi soal menulis Quran ni tidak boleh ditegah, ya. Sebab ia merupakan satu perbuatan, walaupun dia satu perbuatan yang baru, tapi itu ada satu Omar kata apa? Ni'matul bid'ati hadhihi. Ini ialah bid'ah yang paling baik. Jadi kalau kat Malaysia ni kan ada Wahabi kan, semua bid'ah. Bid'ah tak ada yang baik, semua dalalah. Tapi kita Imam Syafi'i ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dalalah. Termasuklah bid'ah hasanah ialah membukukan Quran. Nabi tak suruh, tapi pandai-pandai je Abu Bakar. Umar pula pandai-pandai suruh Abu Bakar apa membukukan Quran. Ternyata itu adalah bid'ah yang hasanah. Sehingga sekarang ni yang melihat program kita ni, saya pun tak tahu, saya tak nampak muka lain kan. Jadi sampai sekarang ni di Kemboja, saya pun pernah melawat bersama dengan rombongan JAIS satu ketika dulu. Sampai sekarang ni kesan daripada Pol Pot yang membunuh ulama-ulama orang Islam disembelih, ada gambar tengkorak lagi dekat situ. Mereka kegersangan mazhab, sampai banyak mazhab Al-Majid yang kita tak pakai hari ni, kita hantar kat sana, dia orang cukup bersyukur. Tapi seloknya hantarlah yang Rasas Asmani, sebab saya kata tadi, Imla'i tidak menepati Rasas Asmani yang seperti yang dibetulkan pada zaman Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Jadi menunjukkan pada zaman Pol Pot dulu dibunuh ulama-ulama Islam di Vietnam, di Cambodia, menyebabkan Quran Quran dibakar. Tak cukup Quran sekarang ni. Kalau dapat Quran cukup satu hadiah yang besar bagi mereka. Bayangkan kalau Quran tidak ada, tidak ditulis, sudah tentulah orang tak boleh baca Quran. Okey. Saya tak tahu pukul berapa sekarang ni. Saya cukup belajar. Okey. Lepas tengah. Jadi boleh Al-Quran ditulis? Boleh. Walaupun tidak ada arahan Nabi, boleh. Sebab bid'ah hasanah. Ternyata ia menjadi bid'ah hasanah. Kalau tidak, Quran tak boleh baca. Okey, yang kedua ialah tentang bab menulis Al-Quran dengan sesuatu yang najis. Ini hukumnya tak boleh, haram. Jadi pastikan nak tulis Quran, dakwahnya itu dakwah yang suci. Suci bersih, bukan sebarang dakwah. Okey, seterusnya ialah kewajipan memelihara dan menghormati mazhab. Jadi kalau sekiranya seorang Islam mencampakkan Quran, keluar YouTube bawah ni, di kawasan mana dekat Malaysia, Quran dibuang daripada surau. Kalau orang kafir itu memanglah orang kafir kan, tapi kalau orang Islam buat, hukumnya kafir kalau dengan sengaja masukkan Quran dalam lubang tandas,
Memang ada lah yang ada Cina apa, Alvin ke siapa namanya, itu memang dihina Quran ni, dibuat cuci najis. Dia memang kafir lah. Itu memang pada zaman PH dulu berani dia buat macam tu dikacau. Dia menyentuh sentimen kita Jadi tak boleh Quran ditulis dengan najis. Apa saja yang atau menghina Quran, hukumnya mengoyakkan Quran dengan sengaja, hukumnya kafir. Bukan haram lagi, kafir. Kalau dia tahu benda tu tak boleh dibuat, kafir hukumnya. Okey, kewajipan memelihara dan menjaga sudah. Sunat bagi seorang berdiri menghormati mazhab bila didatangkan kepadanya. Jadi kalau orang bawa Quran, nak kasih Quran pada kita, maka sunat kita berdiri. Sebab apa? Sebab kalau orang besar datang, kita berdiri. Maka kenapa pula Quran datang kita tak tahu je. Quran lagi besar daripada orang. Sebab dia kalamullah. Dan di antara cara mula Quran, macam bapak-bapak kita dulu, betul Quran, bila Quran dikucuk letak atas kepala, cium lagi ini hadis anna Ikramah bin Abi Jahl radhiyallahu an kana yad'u al-mashafa ala wajhihi, bahawa Ikramah bin Abi Jahal meletakkan mashaf di atas muka dia, letakkan muka dia, wa yaqulu, dan dia berkata, Kitabur Rabbi, ini kitab Tuhanku, ini kitab Tuhanku. Macam nenek bapak kita dulu kucuk. Mungkin dia tak pandai nak cakap Kitabur Rabbi, kucuk tu menggambarkan ini mazhab Quran yang mulia. Dikucuk. Itu cara menghormati. Okey, bermusafir sambil bawa mazhab ke negara musuh. Hadis Nabi, anna Rasulullah naha, melarang an yusafir al-Quran, an yusafir bil Qur'ani ila ardil adu, melarang bermusafir bawa Quran ke negara musuh. Ini kalau kita pasti kita bawa Quran ke negara musuh, itu menyebabkan musuh akan ambil, lemparkan, maka hukumnya adalah haram. Tapi dalam keadaan sekarang, kalau kita bawa ke Amerika ke untuk kita bacaan kita, dan dia tak ada selongkar Quran kita, tak buang Quran kita, boleh lah. Ini kalau kita bawa dengan musuh, yang musuh akan hina Quran kita, itu tak boleh. Hukumnya haram Okey, kemudian begitu juga menjual Quran kepada kafir zimmi, hukumnya haram. Ada yang kata sah, tapi yang sahihnya tidak sah, sebab pastilah orang kafir tak dapat jaga kemuliaan dia. Orang Melayu pun kadang-kadang tak jaga mulia. Pergi tengok ke kedai-kedai Quran kan, Quran ditindih kat bawah, komen kat atas, geli hati, gila-gila, apa lagi majalah mangga kat atas. Itu orang Melayu tu. Jadi kalau orang yang bukan Islam, saya tak tahulah bagaimana dia nak mulakan Al-Quran, mulakan Quran. Jadi nak ambil Quran kat rak atas, pijak Quran bawah ni. Sebab itulah tak boleh kita jual mazhab kepada orang yang bukan Islam. Terdapat orang Islam jual Quran. Dulu kita di dalam KDN dulu kita buat ras. Ada dan ada kilang buat majalah mangga contohnya, tapi dicetak Quran. Dan kadang-kadang menyebabkan bila dicetak Quran, kadang-kadang kertas yang buat majalah mangga, depan Quran, belakang gambar mangga. Macam-macam mangga yang besar, yang kecil. Ini yang kita tak sepatutnya orang yang mencetak Quran, dia tak boleh cetak majalah. Nanti akan berlaku kesilapan kat situ. Okey. Kemudian orang yang berhadas menyentuh dan membawa Al-Quran. Orang berhadas, apa hukumnya? Orang berhadas, ada kecil ada besar, maka haram bagi orang berhadas untuk menyentuh dan membawa Al-Quran. Sama ada membawanya dengan tali atau selainnya, sama ada menyentuh tulisan, catatan hujung atau lapiknya. Haram bagi menyentuh kulit mazhab, pembalut dan kotak yang mengandungi mazhab. Inilah pandangan terpilih. Ada pandangan lain mengatakan tidak haram melakukan 3 perkara tadi, namun pandangan itu lemah. Jadi pandangan yang kuat, kita tak boleh. Orang yang contohnya dia perempuan yang uzur haid, bawa Quran dalam bagnya, bawa Quran.
Tak boleh. Walaupun bukan dia tak pegang, dia dalam beg je, tak boleh. Kerana itu pandangan yang kuat, ya. Ataupun dengan tali ke, ataupun Quran sekarang ni ada kotak dia. Kotak dia pun tak boleh. Quran kita keluarkan, kita sentuh kotak dia pun tak boleh. Jadi bila kita menghormati Quran, kita kehormat juga tempat Quran itu sendiri juga. Kita kena hormati. Okey. Walaupun ada pendapat mengatakan, pendapat yang agak ringan, kalau kita bawa contohnya Quran, kita musafir naik kapal terbang kan, kita letak buku-buku dalam beg kita, maka di celah-celah tu adalah mazhab. Kalau cara yang beradab, mazhab jangan letak dengan beg kargo kita, mazhab kita bawa ke atas. Tapi kata ulama, ada pandangan kalaulah mazhab tu bercampur dengan kitab-kitab lain dengan satu beg, maka kita anggap kita masuk kargo tu ialah beg kita tadi, kitab-kitab tadi atau buku-buku lain yang kita tak anggap dia mazhab, sebab satu hanya sedikit daripada itu, maka ada ulama mengatakan boleh. Tapi kalau untuk lebih beradab, elok kita keluarkan mazhab tu, kita bawa dengan tangan, jangan letak dekat bawah kapal terbang, sebab kita duduk kat atas. Okey, jadi sekiranya Al-Quran ditulis di atas satu papan, maka hukumnya adalah hukum mazhab. Kita tulis kat papan, maka kita tak boleh sentuh. Tulis kat dinding, kita tak sentuh dinding itu. Itu dia punya hukum. Kemudian orang yang berhadas, berjunub dan haid menyelak helaian Al-Quran, ada dua pendapat. Yang lebih kuat harus, kalau dia berhadas, dia selak mazhab dengan kayu, bukan dengan tangan dia, maka harus. Dan ini diputuskan oleh ulama Iraq dalam kalangan ulama mazhab kami, kerana dia tidak menyentuh dan menanggungnya. Kalau kita jolok dia, selak Quran tu dengan kayu, maka boleh. Dengan lidi contohnya, boleh. Pendapat yang kedua ialah haram. Haram kerana ia dikira menanggung helaian kertas tersebut, dan kertas itu diibaratkan sama seperti sebuah mazhab. Jadi bila dia angkat tadi dengan kayu tadi, maka dia sudah kategori menanggung mazhab. Maka pendapat kedua mengatakan haram. Pendapat pertama kata harus kerana dia tak menanggung Quran. Pendapat kedua kata dia menanggung Quran, sebab bila dia angkat tu ditanggunglah, maka hukumnya haram. Kalau dia melapikkan tangannya dengan hujung lengan baju dan menyelak helaian mazhab, hukumnya adalah haram tanpa khilaf. Maksudnya kalau dia berlapik, dia berlapik dengan apa? Dengan baju pun, tetap hukumnya haram. Ini sama seperti kita salam dengan perempuan kan. Saya Ustaz salam perempuan juga Ustaz, dah diulurkan tangan, salamlah, tapi saya lapik tangan. Sama je. Sebab lapik tu ada juga dia punya current tu, dia ada punya current itu berlapik tu ada current juga, sama tak berlapik juga. Maka hukumnya haram. Macam juga, maka begitulah kiasnya kepada menyentuh mazhab dengan berlapik, itu benda baik lagi pun tak boleh, apatah lagi kalau menyentuh perempuan dengan berlapik. Okey, seterusnya ialah orang yang berhadas atau berjunub menulis mazhab. Bila orang yang berhadas atau berjunub menulis mazhab, jika ia menanggung atau menyentuh kertasnya ketika sedang menulis, hukumnya haram. Maka adab menulis mazhab kena berwuduk lah. Jadi berat menulis mazhab ni. Berat menulis mazhab ni. Ada sahabat saya menulis mazhab Selangor sampai sekarang tak lagi. Tak siap lagi. Antaranya Ustaz Ilham penulis, tak habis. Kemudian Ustaz Rahman, dua-dua tu dah meninggal lah. Quran tu tak habis lagi. Sekarang ni orang lain menulisnya. Berat menulis mazhab ni, dengan kena berwuduknya, kena, kalau salahnya kena betulkan balik. Ya Allah, teruk. Jadi kena jaga adab. Okey, orang yang berhadas, berjunub dan haid menyentuh atau menanggung sesuatu yang mengandungi ayat Al-Quran,
Jika orang berhadas, berjunub atau wanita haid menyentuh atau membawa buku fiqh atau buku ilmu yang lain yang mengandung ayat-ayat Quran, atau baju yang disulam dengan ayat Quran, atau wang dirham atau wang dinar yang diukir dengan ayat Quran, membawa barangan yang turut mengandungi mazhab, atau menyentuh dinding atau manisan atau roti yang diukir dengan ayat Quran, menurut pendapat sahih penuntut semua ini harus, kerana ia tidak dikira sebagai mazhab. Terdapat juga satu pandangan di sisi ulama mazhab kami bahawa ia adalah haram. Jadi ada dua pendapat, ya. Jadi pendapat yang longgar sikit yang kita boleh pakai harus, ya. Tulis Quran dekat dinar, ya, kitab. Mungkin kitab fiqh kita ada Quran dalam tu, ya. Jadi hukumnya harus kita menanggung sebab Qurannya sikit, yang lain tu banyak. Okey. Aqlul Qudah Abu Hasan Al-Mawardi mengatakan dalam kitabnya Al-Hawi, harus menyentuh baju yang disulam dengan ayat Al-Quran, namun tidak boleh memakainya tanpa sebarang khilaf. Boleh tulis tapi tak boleh pakai. Okey, jadi tulis tu hanya untuk berkat Al-Quran tu, bukan untuk dipakai. Setengah orang pakai untuk jadi kebal dan sebagainya. Adapun kita tafsir Quran, jika ayat Al-Quran lebih banyak daripada kandungan yang lain, haram menyentuh dan menanggungnya. Namun jika kandungan yang lain itu lebih banyak dan majoriti, terdapat 3 pandangan di sisi ulama mazhab kita. Pandangan yang tepat tidak haram. Jadi yang ittifaqnya sepakat ulama, kalau ayat itu sikit, Quran banyak, hukumnya Quran. Kalau Qurannya sikit, tafsirnya banyak, hukumnya tafsir. Walaupun ada pandangan mengatakan ulama ada 3 pendapat yang kata pandangan yang lebih tepat tidak haram, yang kemudian haram. Yang ketiga, sekiranya ditulis Al-Quran dapat dibezakan walaupun dengan tulisan yang tebal, kemerah-merah dan sebagainya, hukumnya adalah haram. Tapi sekiranya tulisan tidak dapat dibezakan, hukumnya adalah harus. Maksudnya Quran tu lebih menonjol. Jadi sekarang ni kebanyakannya ialah Quran tetap ditulis macam Quran, cuma tafsir tu di tepi-tepi. Jadi kalau tafsir di tepi tu sikit, macam kalimah tajwid je, ya, ataupun macam tafsir Jalalain, tak banyak, maka dia tetap hukumnya Quran. Tafsir Wabayan yang kalimah pendek-pendek aja. Tapi kalau tafsir Ibn Katsir, tafsir Fakhrul Razi, itu memanglah jelas itu adalah tafsir, walaupun ada Quran di tengah-tengahnya, sebab Quran lebih sikit daripada tafsir. Itu cara kita nak hukum dia Quran ke ataupun tafsir. Kalau Quran sikit, maka tafsir. Kalau tafsir yang sikit, Quran banyak, maka hukumnya Quran, maka tak boleh disentuh bagi orang yang tidak bersuci, ya. Okey. Terdapat najis pada bahagian badan seorang yang telah suci daripada hadas yang ingin memegang mazhab. Jadi contohnya di tangannya ada najis, tangan kanan, maka dia tak boleh sentuh mazhab dengan tangan yang najis tu. Kalau tangannya yang satu lagi tu tak ada najis, boleh lah. Tapi ada wuduk lah. Contoh lepas dia wuduk, tiba-tiba tangannya kena tai kucing ke, jadi wuduknya tetap ada, maka dia boleh sentuh Quran tu dengan tangan yang suci tadi, tapi tak boleh dengan tangan yang kena najis tadi itu. Okey, menyentuh mazhab dalam keadaan bertayamum. Siapa yang tidak menemui air lalu bertayamum dalam keadaan dia harus melakukannya ketika itu, dia boleh menyentuh mazhab sama ada tayamum tersebut diniatkan untuk solat atau ibadah lain yang mengharuskan tayamum. Jadi seorang dia tak boleh kena air, dia bertayamum. Contohnya bertayamum dia nak semayang, lepas semayang dia sentuh mazhab, boleh? Boleh. Tapi itu kalau dia tayamum, niat tayamum untuk istibah hati salat, untuk mengharuskan semayang, dia boleh sentuh mazhab. Tapi kalau dia tayamum bukan untuk perkara fardu, tayamum untuk benda sunat, maka dia tak boleh untuk buat fardu. Kalau tayamum dia untuk menyentuh mazhab, maka dia boleh menyentuh mazhab, tapi dia tak boleh untuk gunakan tayamum untuk sembahyang fardu. Itu kan jelas,
Jika dia membawa mazhab dan tidak menemui orang yang boleh memegangnya sebentar bagi pihaknya serta tidak mampu berwuduk, harus bagi dia menanggung mazhab kerana darurat. Dia tengah wuduk, dia pegang mazhab, kocek pun tak ada, kocek baju pun tak ada, tiba-tiba dia terkentut, nak panggil kawan tak ada, tolong Quran saya batal wuduk, maka itu dia boleh pegang mazhab tu kerana darurat. Ini darurat cerita lain ya. Sama seperti kalau kita nampak Quran di tengah jalan, kita tengok lori besar nak datang ni, kalau dia langgar Quran tu berterabur lah Quran, kita tak ada wuduk ni. Ataupun kita perempuan haid, Quran nampak ni, ambil Quran tu, selamatkan Quran tu. Kalau tidak nanti dia langgar berterabur Quran. Jadi walaupun kita berhadap besar ataupun tidak berwuduk, selamatkan Quran. Itu sudah masuk kategori ad-darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat mengharuskan perkara yang dilarang. Macam kita hari inilah, orang COVID, dia tidak dimandikan. Asalnya kalau tak mandi tak boleh semayang, tapi kita tak mandi pun semayang juga, darurat. Patut kalau tak semayang tak boleh ditanamkan, kita tanam juga. Kalau walaupun tak dikapankan, walaupun tak dimandikan. Ini dalam bab ad-darurat tubihul mahzurat. Perkara darurat mengharuskan perkara yang dilarang. Okay, kanak-kanak mumayyiz memegang mazhab. Adakah wajib bagi seorang guru atau penjaga menyuruh kanak-kanak yang mumayyiz bersuci untuk mendengar mazhab dan papan yang digunakan untuk dia baca Quran? Jadi ada dua pendapat. Yang lebih tepat ialah tidak wajib. Kanak-kanak dia tidak mukallaf. Jadi tak apalah dia pegang Quran tanpa wuduk. Okey, penjualan dan pembelian mazhab. Jual beli mazhab adalah sah dan tidak makruh membelinya. Jadi sah jual dan tak makruh membelinya. Tapi yang lebih tepat dan merupakan tulisan Imam Syafi'i, makruh jual beli mazhab. Sekumpulan ulama memakruhkan penjualan dan pembelian mazhab. Tak boleh, jual pun tak boleh, beli pun tak boleh. Satu pandangan yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar dan Abu Musa Asy'ari yang melarang keras penjualan Al-Quran. Sekumpulan ulama lain pula memberi keringanan terhadap pembelian Al-Quran namun memakruhkan penjualannya. Dia kata beli boleh, jual makruh. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan jual ayat-ayat aku dengan harga yang sedikit, yang murah. Okey, jadi itu dia tajuk kita. Saya telah habiskan tajuk ni. Dan saya ada masa sikit untuk kita buat kesimpulan. Jadi adab Al-Quran tentulah satu perkara yang Imam Nawawi yang mengarang kitab Tibyan fi Adabi Hamlatul Quran. Kitab ini walaupun dia bicara soal adab, tapi kitab ni cukup masyhur, popular, dan boleh dikatakan semua orang membaca kitab ni, semua ulama baca kitab ni. Berbanding dengan adab lain, banyak adab pergi masjid, adab apa isteri pada suami, suami pada isteri, adab guru, adab sarjana, macam-macam adab, tapi tak banyak orang baca. Tapi adab Hamlatul Quran ni memang dibaca. Jadi berkatnya penulisan yang dibuat oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi adab ni paling penting lah bagi orang yang menghafaz Quran, seperti kita, maka kena tahu adab. Dalam buku Tibyan fi Adabi Hamlatul Quran, walaupun kecil kitab ni, tidaklah besar, tetapi kandungannya cukup berarti. Yang dibicarakan dalam ni pertama ialah mengenai kelebihan membaca Al-Quran. Pembaca Al-Quran, Allah letak kelebihan, sama dengan malaikat, safaratil kiramil bararah, sama dengan malaikat kedudukannya. Apalagi penghafaznya jaga Quran, syurga lah. Boleh beri syafaat pula kepada keluarga dia. Keistimewaan baca Quran dibincangkan dalam kitab ni berbanding dengan lain. Jadi tinggi ilmu lain, tinggi lagi Al-Quran. Allah angkat Quran ni mengatasi ilmu-ilmu lain. Jadi bila Allah angkat Quran ni, maka adabu Hamlatul Quran mestilah satu ilmu yang sangat tinggi. Yang ketiga,
memuliakan ahli Al-Quran. Memuliakan ahli Al-Quran. Orang ahli Quran banyak kelebihan. Allah bagi dia mahkota. Bukan dia saja, Allah bagi dia bapa dia, ibu bapanya mahkota. Ini orang ahli Quran. Maksud ahli Quran ni ialah terutama orang hafaz Al-Quran lah. Jadi dalam hadis dia sebut orang yang membaca Quran, yaqra'ul Quran. Dia tak sebut hafiz Al-Quran. Tapi boleh kita maksudkan yaqra'ul Quran ni ialah pertama yang banyak baca lah. Dia tak hafal tapi banyak baca. Yang kedua, orang yang hafal Quran. Dan sudah tentulah hafaz Al-Quran lebih mulia daripada baca saja. Baca saja. Dan saya pun selalu mencabar orang yang tak hafal Quran ni. Saya kata, kalau pada hakim saya kata, kamu hakim kan? Akta sana baca, akta ni hafal, fasal sana, fasal sini, semua konon tanah pun dan kepala otak dia je. Perlembagaan persekutuan, enakmen semua dalam kepala otak dia. Takkan Quran tak boleh hafal sikit? Surah Baqarah kan tak boleh. Jadi malu kita depan Allah nanti. Yang lain kau hafal. Kalau pakai matematik, ini formula ni semua hafal. Kalau sains semua hafal, doktor semua hafal cara-cara ni. Tapi Quran, qul huwallah, inna a'tayna qul huwallah sampai mati. Itulah baca Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak bertahun-tahun, itulah inna a'tayna qul huwallah. Malu kita depan Allah SWT. Jadi semua orang wajib menghafal Quran. Sahabat semua menghafal Quran, walaupun ada yang tidak 30 juzuk. Tetapi semua mereka menghafal Al-Quran. Okey. Jadi ini kelebihan. Yang ketiga ialah memuliakan ahli Al-Quran dan larangan menyakitinya. Sebab Quran tu syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang membesarkan, mengagungkan syiar Allah, jadi penghafal Quran syiar Allah. Quran syiar Allah. Jadi kita kena muliakan. Man adzali waliyan faqad adzantu bil harb. Siapa yang menyakiti waliku, maka aku umumkan perang pada dia. Siapa dia antara wali? Wali Allah di antaranya ialah yang hafaz Quran. Sebab Quran tu kalamullah. Ada orang jaga kalam Allah, tentulah dia dikasihi oleh Allah SWT. Kalau dikasihi oleh Allah, binatang-binatang pun tak dapat mencederakan. Ular-ular bisa pun akan lari kalau orang yang betul-betul hafal Quran. Sebab ini wali Allah ni. Okey. Kemudian adab guru dan penuntut Al-Quran dalam kitab diterangkan, ikhlas, tidak mengharapkan balasan dunia, tiada iri dalam hati. Ini satu perkara di Malaysia ni, fenomena yang negatif. Kalau seorang guru Quran tu, dia tak nak anak muridnya belajar dengan guru lain. Saya kat Syukurau dulu, saya belajar dengan syekh ni, lepas tu belajar dengan syekh ni. Tak ada apa. Dulu saya ingat dulu Syekh Said. Ada satu lagi Syekh Abdul Razak. Cuba kita lagakan dia. Syekh itu baca surah Ad macam ni. Syekh baca macam ni. Kita pergi kat Syekh Abdul Razak ni, huwa rajulun soleh. Ditunjuk Syekh Said tu orang soleh. Pergi pula Syekh Said ni, Syekh Abdul Razak kata macam ni. Syekh Said kata apa? Huwa ahsanu minni. Dia lebih baik daripada aku. Itu yang kita jumpa. Tapi kalau kita sekarang ni, Ustaz tu baca huruf ni macam ni Ustaz. Dia tak habis mengaji. Dia tak habis mengaji. Dia belajar tak sampai ke Mesir. Dia tak laki, sanad tak ada. Main belajar dengan aku. Kau dah belajar dengan aku, jangan boleh belajar dengan dia. Dia bukan habis mengaji. Itu yang kita jumpa sebab kita ni sikap iri hati. Ini tempat saya ni orang sangat merdeka lagi. Nak macam mana Okey. Ganggu kita nak habis yang sini. Berakhlak mulia. Orang Quran ni kena akhlak mulia Kemudian adab pelajar. Iaitu menghindari keserbukan Aduh, Nasrul. Siapa? Uqbah ke? Orang asli. Kalau orang asli tak apalah. Kalau Uqbah suruh dia stop dulu. Kita maaf ada gangguan di sini. Ada adab pelajar menghindari keserbukan. Orang asli juga tak apa. Jadi jangan dengan Quran jangan kata sibuk. Ini adab.
Memang Allah, kenapa tak mengulang Quran? Sibuk. Busy lah. Ini tak. Dengan Quran kita boleh kata sibuk, dengan Allah boleh kata sibuk. Dengan benda lain tak sibuk pun. Tengok cerita induk setan 3 jam tak sibuk. Berwhatsapp berjam-jam tak sibuk. Tapi dengan Quran sibuk lah. Sibuk. Ini jadi hindari. Apatah lagi menghafal Al-Quran, sedang menghafaz. Jadi kita jangan galib dengan gadget, dengan WhatsApp dan sebagainya. Okey, banyak lagi ada pelajar diterangkan ni, mengendah diri, memilih guru terbaik, beradab ketika hadapan guru, beradab ketika majlis ilmu, menghormati waktu guru, belajar dengan bersungguh, menuntut ilmu di awal pagi. Waktu kita fresh, masa itulah kita baca Quran. Kalau kita bangun lepas subuh, terus baca Quran, atau bangun sebelum subuh terus baca Quran, maka insya-Allah kita akan seronok baca Quran. Tapi kalau lepas subuh atau sebelum subuh, tengok WhatsApp dulu, baca WhatsApp, baca YouTube dulu, akibatnya memang tak baca Quran lah tu. Terutama nak hafal Quran, bangun je otak kita fresh, masa itulah hafal Quran. Kemudian jaga adab penghafaz Quran. Mestilah jaga adab, sopan, pakaian, berwuduk, dalam keadaan paling sempurna, waspada dalam menjadikan Al-Quran sumber rezeki. Ini satu perkara. Banyak orang Quran sekarang ni ambil upah, kena jaga-jaga, jangan berlebihan. Betul, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Ada ulama kata harus mengambil upah Quran ni, sebab Nabi kata sebaik-baik kamu ialah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ada ulama kata dalil menunjukkan boleh Quran, ilmu lain langsung tak boleh kalau ikut. Tapi ada ulama juga kata tak boleh, apa Quran ke apa ilmu pun tak boleh. Jadi dalam dunia hari ni, kalau orang tu memang sepenuh masa dengan Quran, dia tak ada kerja lain, macam mana nak hidup? Maka kalau orang ambil lah, orang bagi, ambil lah. Dan jangan ambil lah dengan kadarnya. Kalau nak menetapkan pun dengan kadarnya, sesuai dengan masa kita. Jangan luar biasa, menetapkan demand harga yang begitu besar. Penceramah sekarang pun 5,000, 6,000 orang Quran pun macam itu juga, sama juga. Okey, mengambil upah mengajar Quran, kena pastikan memelihara dan banyakkan bacaan, sentiasa menjaga bacaan Quran. Kemudian jaga Al-Quran, pelihara Al-Quran, dan jaga ancaman Quran. Rasulullah kata tidak aku lihat dosa paling besar orang hafal Quran kemudian dia melupakannya. Sebab itu kita tak boleh kata aku lupa Quran, aku lupakan Quran, tak boleh. Kalau nusi tu aku dah usaha tapi aku dilupakan, itu tak apa. Orang yang tertidur sebelum baca wiridnya di waktu malam, jadi elok dia baca Quran waktu pagi. Jadikan wirid kita. Kemudian dalam yang paling besar dalam kitab ini ialah adab membaca Al-Quran, yang paling penting ikhlas. Kemudian kena ikhlas. Kemudian baca Quran dalam suci, baca Quran kalau tak ada wuduk, bertayamum, membaca di tempat bersih dan khusus, menghadap kiblat, beristi'azah. Fa idza qara'ta al-Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kemudian memelihara bacaan pada setiap awal surah, baca. Kemudian khusyuk dan tadabbur, mengulang-ulang ayat untuk tadabbur, menangis. Iqra' al-Quran wabku fa illam tabku fatabakau. Baca Quran dan menangis. Kalau tak boleh menangis, paksa-paksakan menangis. Jadi kalau orang berlakon boleh berlakon menangis, kenapa kita tak boleh berlakon untuk baca Quran? Tapi dalam waktu sembahyang ada satu hukum, jangan kita berniat nak jadi imam, sengaja aku nanti dalam bacaan aku nak menangis supaya makmum menangis. Itu tak boleh. Makruh hukumnya. Orang sengaja nak menangis. Tapi kalau dia datang sendiri tak apa. Tengah-tengah tu memang datang sendiri. Bukan kita sengaja-sengaja. Hari ni aku nak baca innama minuna idza dzukirallahu jilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatu. Aku nak menangis kat sini. Wasari'u ila maghfiratin min. Aku nak menangis. Itu tak boleh. Dan sebenarnya Quran nak baca jangan menangis. Sebab bila baca menangis akan hilang tajwidnya, akan hilang berubah makna dia. Baca dengan tertib. Nabi baca lafzan. Jangan baca betul-betul nak laju.
Biasa kita jadi imam tarawih nak laju. Okey. Dan banyak lagi adab-adab yang sebenarnya kita telah pelajari. Saya tengok lebih kurang tadi ada lebih kurang 38 atau lebih 40 tapi saya yang besar-besarnya 38 adab dengan Quran, termasuklah adab khatam Al-Quran Okey, jadi saya rasa saya dah buat kesimpulan. Kita memang tak buka pertanyaan terus tutup Ustaz? Kita tutup terus tutup. Okey, jadi kita tutup dengan kita baca doa sikit. Jadi dalam kitab ini telah dipelajari dulu dalam bab yang lalu tentang khatam Quran Jadi dalam tajuk itu ada doa. Jadi saya ingat saya bacakan doa itu. Kita pun dah belajar. Okey, kita bersama kita aminkan Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Allahumma yassirna lil yusra wa jannibna al usra wa a'idna min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa a'idna min adhabin nar wa adhabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nastawdi'uka dinana wa abdanana wa khawatima a'malina wa anfusina wa ahlina wa ahbabina wa sa'iral muslimin wa jami'a ma an'amta bihi alaina wa alaihim min umuril akhirati wad dunya. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirah wajma' bainana wa bain ahbabina fi dari karamatika bi fadlika wa rahmatik. Allahumma aslih wulatal muslimin wa waffiqhum lil 'adl fi ra'ayahum wal ihsan ilaihim wasyafaqati alaihim wal rifq bihim wal i'tina'i bi masalihim wa jannibhum وحببهم إلى الرعية وحبب الرعية إليهم ووفقهم لصراطك المستقيم والعمل بوظائف دينك القويم. اللهم الطف بعبدك سلطاننا ووفقه لمصالح الآخرة الدنيا وحببه إلى الرعية وحبب الرعية إليه. Ya Allah, elokkanlah hati kami, tutupilah segala aib kami, kurniakanlah kebaikan kepada kami. Hiasilah diri kami dengan sifat taqwa, himpunkanlah kebaikan dunia dan akhirat buat kami, dan rezekikanlah kami dengan ketaatan kepadamu sepanjang hayat kami. Ya Allah, mudahkanlah segala jalan kami ke arah kemudahan dan jauhkanlah kami daripada kesusahan. Lindungilah kami daripada segala kejahatan diri kami dan perbuatan dosa. Lindungilah kami daripada azab neraka, kubur, ujian ketika hidup dan mati, dan tipu daya Al-Masih Dajjal. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kehormatan diri dan kecukupan. Ya Allah, kami menyerahkan penjagaan kepadamu pada agama, tubuh badan, pengakhiran amalan, diri, keluarga, orang yang kami sayangi, seluruh muslimin dan semua nikmat di dunia dan akhirat yang kau kurniakan kepada kami dan mereka. Ya Allah, Ya Tuhan kami mohon kepadamu keampunan dan kesejahteraan dalam urusan agama, dunia dan akhirat. Kumpulkanlah kami dan orang-orang yang kami sayangi di tempat kemuliaan-Mu dengan sebab limpah kurnia dan rahmat-Mu. Ya Allah, perbaikilah keadaan para penguasa kaum muslimin. Berilah petunjuk kepada mereka agar bersikap adil kepada rakyat, berlaku ihsan kepada mereka, mengasihi mereka, berlemah lembut dengan mereka, dan mengambil berat tentang masalah mereka. Jadikanlah mereka dikasihi oleh rakyat, dan jadikanlah rakyat mengasihi mereka. Tunjukkanlah mereka ke jalan-Mu yang lurus, serta melaksanakan segala suruhan agama-Mu yang teguh. Ya Allah, berlemah lembutlah dengan hamba-Mu, pemimpin kami. Berilah petunjuk kepadanya pada perkara kebaikan
di akhirat dan di dunia. Jadikanlah dia dikasihi rakyat dan jadikanlah rakyat mengasihinya. Ya Allah, elokkanlah keadaan umat Islam, rendahkanlah harga barangan mereka, jadikanlah mereka aman dalam negara mereka, langsaikanlah hutang mereka, sembuhkanlah orang sakit dalam kalangan mereka, bantulah tentera mereka, selamatkanlah orang yang berpergian dalam kalangan mereka, kurangkanlah tawanan daripada kalangan mereka, lapangkanlah dada-dada mereka, hilangkanlah kemarahan di hati-hati mereka, jinakkanlah sesama mereka, masukkanlah iman dan hikmah ke dalam hati mereka, tetapkanlah mereka di atas agama Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Berilah ilham kepada mereka supaya menunaikan janjimu yang telah engkau meterai bersama mereka. Bantulah mereka memerangi musuhmu dan musuh mereka. Wahai Tuhan kebenaran, jadikanlah kami termasuk daripada kalangan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami, selamatkanlah agama kami, selamatkanlah tauhid kami, selamatkanlah makrifah kami, selamatkanlah saudara-saudara kami, selamatkanlah anak-anak kami, selamatkanlah anak-anak perempuan kami, selamatkanlah rumah-rumah kami, selamatkanlah harta benda kami, selamatkanlah setiap perkara yang kau kurniakan kepada kami. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu afiah. Bukalah kepada kami pintu-pintu kesihatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau jauhkanlah kami daripada bala dan bencana. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau angkatlah daripada kami bala yang kau timpakan kepada kami. Ya Allah, Tuhan kami, angkatlah COVID-19 ini daripada kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya bala yang kau timpa ini ialah kerana amalan kami, kerana dosa kami, kerana maksiat yang kami lakukan. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah, engkau angkatkanlah dosa dan engkau angkatkanlah bala daripada kami. Ya Allah, yang kami tidak mampu menanggungnya. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan berikan kami yang berdosa, melainkan kau ampunkanlah. Ya Allah, yang kau berikan kami yang keluar kesah, melainkan kau lepaskanlah. Ya Allah, yang kau berikan kami, ya Allah, yang berhutang, melainkan kau bebaskanlah. Ya Allah, yang kau berikan kami, ya Allah, yang punya hajat sama ada hajat dunia maupun akhirat, yang daripada sekecil-kecil hingga sebesar-besarnya. Allah, melainkan engkau bebaskan, engkau kabulkan. Ya Allah, engkau kabulkan. Ya Allah, engkau kabulkan. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepadamu. Ya Allah, daripada sopak, daripada kusta, daripada penyakit bala yang menimpa. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya serahkan balik Ustaz Faiz. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallah diucapkan, jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Al-Fadil Syekhul Maqari Ustaz Osman Hamzah di atas bimbingan doa penutup bagi daurah kita, daurah Kitab At-Tibyan fi Adab fi Hamlatul Quran. Hari ini kita alhamdulillah kita dapat khatamkan kitab ini setelah kita mendengar penyampaian ilmu daripada penceramah-penceramah. Jadi moga-moga apa yang telah kita jalani, kita dengar daripada siri 1 hingga ke 10 ni kita dapat ambil manfaat dari apa yang telah kita belajar dan kita amalkan insya-Allah. Jadi Ustaz Faiz, Ustaz Faiz, 1 minit Ustaz Faiz. 1 minit boleh? Ya, okey. Saya lupa tadi, sama-sama kita hadiahkan Fatihah kepada pengarang kitab ni, Imam Nawawi rahimahullah, dan juga pembaca-pembaca kitab ni, ulama-ulama yang menyebarluaskan ilmu ni, penulis-penulis, penterjemah-penterjemah, dan juga kita semua. Mu'ala hadhi niyati syaikhul lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, saya serah balik kembali. Okey, jadi insya-Allah kita jadikan daurah kitab yang
telah dipelajari ini sebagai titik permulaan lah untuk kita pelajari untuk kitab-kitab yang seterusnya. Jadi moga-moga kita dapat ambil manfaat lah daripada penyampaian yang telah disampaikan. Jadi untuk akhirnya kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarat dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati